Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, salam sejahtera. So, petang ni sikit je. Okay, sikit je petang ni. Kita nak bagi very basics, fundamental overview apa yang korang belajar dalam bab elektronik. Okay, apa yang korang belajar dalam bab elektronik. Okay. So, cikgu share dulu. Okay. Right. So, dalam bab elektronik, korang belajar 4 satu topik tau. 4. Okay, 4. Topik yang pertama, korang belajar pasal kalau English dia cathode ray oscilloscope, CRO. Okay, kalau bahasa Melayu yang dipanggil oscilloscope, sinar, macam tu. Oscilloscope, sinar, cathode. Okay, OSK. So dia guna term-term ni lah. Kalau penuh dia, oscilloscope, sinar, cathode. Kalau yang warna merah tu, cathode ray oscilloscope. Okay. So topik yang kedua yang berkait, ni berkait tau. Mula korang belajar semiconductor. Okay. So semiconductor ni dari sini nanti terhasilnya dua alat elektronik, komponen elektronik yang banyak kita pakai tapi kita tak perasan. Diode and also transistor. Okay, itu. And last kali dalam bab ni kita belajar pasal gate logic. Logic gate. Bab ni pemahaman dia pendek je, pemahaman dia sikit je. Okay, hafal dia banyak. Pemahaman dia pendek je, hafal dia banyak. Okay, so kita akan tengok hari ni, cikgu akan bagi idea untuk faham yang ni sebab cikgu tengah buat ni. Okay, sebab dia kebanyakan student dia tak boleh kaitkan. So bila dia tak boleh kaitkan dia macam blur. Dia rasa macam ni apa, ni topik apa ni. Macam tak ada kaitan sangat. Okay. So cikgu akan cuba ajar untuk korang clear ataupun faham topik tu. Okay, 8. Right. So kita nak semiconductor dulu. So semiconductor, kalau kita belajar apa maksud Okay. So apa maksud semiconductor? Pertama kita maksud conductor dulu. Conductor is material that can conduct electric. Bahan yang boleh mengkondaksikan elektrik. Bahasa mudahnya bahan yang bagi elektrik lalu, charge lalu, current lalu. Okay, bila kata semi tu macam half, separuh. Maknanya dia sifat dia separuh conductor, separuh lagi penebat. Okay, so maksud untuk semiconductor pun korang kena ingat. Okay, maksud dia adalah material, kita bahasa Inggeris dulu, that partially, okay, separa, conduct electric. Okay, bahan yang separa mengkondaksikan elektrik. Okay. Itu maksud semiconductor. Okay. Tidak sebagus konduktor, okay, tapi lebih baik daripada insulator, penebat. Okay, CRO tu apa? CRO adalah short form for cathode ray oscilloscope. Kalau bahasa Melayunya OSK. OSK tu oscilloscope, sinar, cathode. Kita tak cover yang tu hari ni. So kita tak cover yang tu hari ni. Kita nak cover yang semiconductor diode and semiconductor transistor. Okay. So semiconductor ni duduk kat mana? Kena baliklah sikit pada kimia. Okay. So cikgu tahu korang semua periodic table dah hafal. Tanya je mana elemen mana tahu kan. Okay, so sekarang ni dalam kimia yang korang belajar grup 1 korang belajar sini, turun ke bawah yang cikgu tengah garis tu, grup 1.
Lepas tu korang belajar 16, 17. Okay. And then korang belajar juga 18. Belakang 18. And period 3. Kalau 3. Tu kimia lah. Okay. So semiconductor ni duduk kat mana? Okay. Kalau korang tengok kat bawah ni ada perkataan semi metal. Okay. Ada perkataan semi metal. Semi metal ni warna biru. Semi metal ni separuh logam. Separuh logam tu lah semiconductor. So dekat sini kalau kita tengok, okay, so kita nak fokus dekat semiconductor separuh logam yang duduk dekat grup ni. Silikon dengan germanium yang duduk dalam grup 14. Okay, yang duduk dalam grup 14. Okay, kenapa cikgu nak fokus kat grup 14? Okay, kita balik kimia sikit. Korang belajar dalam kimia, okay, kalau cikgu beritahu grup 14, grup 14, kimia dia berapa dia punya elektron valent? Okay, elektron valent, valent elektron ada berapa? Siapa boleh bagi tahu jawapan? Kalau grup 14 rasa berapa elektron valent? Mai bagi tahu 4, ni Amira 4, Amir 4. Yes, 4. Okay, 4. Maknanya kalau cikgu kata cikgu lukis macam ni, silikon. Lepas tu cikgu buat valent lah. Okay, valent shell. Tebal pula, nipiskan sikit. Okay, valent shell, valent dia. So cikgu pun tanda elektron 1, elektron 2, elektron 3, elektron 4. Okay, and korang belajar juga kimia. Kalau dia nak stable, achieve stable, stability ataupun stable octet, 8. Okay, dia nak achieve 8. So apa dia akan buat? Okay, kalau kimia korang belajar elektron, dia akan buat dua perkara. Sama ada dia give and take, sedekah, terima, okay, give and take. Okay, donate, receive, or dia boleh sharing, share. So dalam kes ni, silikon apa dia buat? Dia share. So dia ada another silicon, okay, another silicon, another silicon, another silicon, dia share. Okay, so dia share something like this lah. Okay, dia share. Okay, dia share, dia share. So bila dia share, dekat sini dia ada 1, 2, 3, 4. So basically, silikon tu secara sendirinya, dia dah stable. Okay, sebab korang pun belajar dalam chemistry, kenapa dia nak give and take? Okay, give and take, because dia nak capai stability, dia nak stable. So silikon tu bahasa mudahnya dia dah stable sendiri sebab dia dah dalam, kalau korang belajar ini in chemistry, we call it as ikatan covalent. Covalent bond. Okay, covalent bond. Dia dah dalam ikatan covalent. Okay, so dia basically dia dah stable. So bila dia dah stable, macam juga 18, dah stable ni useless. Ni dah stable. Okay, dia dah stable. So, tapi apa ciri-ciri yang bagus pasal semiconductor? Semiconductor ni bagus dia macam ni. Kalau temperature bertambah, okay, temperature bertambah, okay, dia punya current masih banyak boleh lalu. Tu good property, okay, good property about semiconductor. Okay, satu perkara yang bagus tentang semiconductor. So because of this property, okay, tapi dia ada bad property dia. Bad property dia apa? Bad dia adalah partially conduct. Partially conduct electric. Maknanya dia separuh. Separuh tu maknanya dia tak boleh banyak bawa current. Dia partially, separuh. Okay. So kita pun duk fikir macam mana lah nak bagi dia konduktor yang bagus. So nak bagi dia jadi konduktor yang bagus, kita terpaksalah buat satu proses. Dan nama proses tu, okay, ini nombor 2 yang korang kena hafal. Selain maksud semiconductor, nama proses itu adalah perkataan ini. Doping. Okay, bahasa Melayunya bunyi hampir sama. Pendopan. Okay. Pernah tak dengar perkataan doping? So most of you pernah dengar perkataan doping. Okay. So bila dengar perkataan doping? Kalau cikgu sebut doping, apa yang korang teringat? Apa yang teringat kalau kata doping?
Dope juga. Bukan dope yang korang tu dope lain tahu. Okey, dadah. Okey, dadah lagi. Okey. Dope yang ni dope lain. Yang korang punya dope ni dope lain. Okey. So doping kat sini dadah kan. Oh putus. Alright. So pendopan dadah dia bukan dadah sebenarnya. Korang hanya dengar perkataan ni dekat siapa? Yang kita biasa dengar dekat atlet. Okay, atlet. Gagal ujian doping. Gagal ujian doping. Okay, so apa atlet tu buat? Atlet tu ambil something. Okay, dia ambil something yang terlarang. Selalu korang perkata macam korang tulis tu dadah. Okay, dia tak semestinya dadah. Dia ambil something yang terlarang. Tapi apa yang berlaku? Dia jadi lagi bagus. So dia ambil something jadi lagi bagus. Itu kita panggil doping. Kalau dia ambil something jadi lagi bengong, itu penagih. Dia ambil dadah, dia ambil something jadi lagi bengong, itu penagih. Kalau dia ambil something jadi lagi better, itu adalah doping. Okay, sebab tu dia gagal ujian doping. Maksudnya dia ambil bahan terlarang tu supaya dia jadi lagi better. Sebab tu dia kata ujian doping. Dia tak kata ujian penagih. Okay? Ujian ketagihan tak ada. Okay, so dekat sini konsep yang sama. Maknanya apa silikon ni nak kena buat, nak jadi lagi bagus, dia kena tambah sesuatu. Okay, so ni maksud nombor 2 yang korang kena hafal. Bahasa Inggeris dulu. Adding specific impurities to increase conductivity. Okay. So bahasa Melayunya penambahan benda asing. Okay, apa tujuan tambah benda asing tu? Untuk meningkatkan kekondaksian. Untuk meningkatkan kekondaksian. Okay. So cikgu cerita balik. So semiconductor adalah bahan yang separa mengkondaksikan elektrik. So dekat mana semiconductor ni duduk? Semiconductor duduk dekat grup 14 dalam periodic table, jadual berkala. So grup 14, contohnya kat situ yang semi metal itulah semiconductor. Hanya ada 2 dalam grup 14, silikon dan germanium. Okay. So silicon and germanium dia berada dalam grup 14, meaning dia ada 4 elektron valent. So bila dia ada 4 elektron valent, apa yang dia akan buat macam korang belajar kimia, dia share with other to become stable. So they create a covalent bond. So dia dah capai octet, bila dia capai octet dia dah useless. So kalau kita nak bagi dia useful, kita buat satu proses, nama proses tu doping. Okay. Doping ataupun pendopan bahasa Melayu adalah kita add impurities, kita add something, tujuan dia to become better conductor. Okay. Sekarang ni cerita dia nak add dengan siapa? Right. So dia nak add dengan siapa? Dia hanya boleh add dengan 2 group. Sama ada kita add dengan group sebelah dia, group 13, atau dia boleh add dengan group 15. Okay. Right, tajuk apa ni? Jangan risau. Bukan kimia. Fizik, semiconductor. Okay, so cikgu letak balik. Tengok bawah sikit. Okay. So cikgu ada silikon, germanium. Ini dari grup 14. So korang tahu grup 14 ada 4 elektron valent. Okay. So kita nak jadi dia konduktor lagi bagus, kita campur dengan grup 13. Okay. Ataupun kita campur dengan grup 15. Okay. Sekarang kita tengok siapa ada dekat grup 13. Okay, cikgu tengok balik periodic table. Grup 13 ada boron, aluminium, gallium, indium. Yang bawah ni selalunya tak lah. Bawah ni sebab reaktif. So yang ni kita ambil selalunya phosphorus, arsenik, antimony. 3. Okay.
boron, aluminium, gallium, indium. Okey, sini phosphorus, arsenik, antimony. SB. Okey, so kalau tambah dengan grup 13 ni, kita buat apa? Maknanya kita buat satu proses nama doping. Tambahan grup 15 pun kita buat proses nama dia doping. Cuma apa beza kalau tambah dengan grup 13 atau tambah dengan grup 15? Okey. So cikgu buat kat sini. Tadi korang kata silikon 4 elektron valen. Campur dengan 13, 3 elektron valen. So 4 campur 3 baru 7. Okey, sebelah sini 4 elektron valen. Campur dengan grup 15 ada 5 elektron valen. So dia akan jadi 9 elektron valen. Okey, 9 elektron valen tu macam mana? Contoh macam ni. Cikgu lukis boron. Okey, boron ada 3 elektron valen. 1, 2, 3, yang ni tak ada. Okay, yang ni tak ada. So cikgu letak silikon belah sini. Silikon, 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 silikon. So silikon ada 1, 2, 3, 4. Okay. Dari gambar ni korang nampak ada satu kawasan lagi tak ada elektron. Okay, ada satu kawasan tak ada elektron. Nama kat sini adalah lohong. Bahasa Melayunya lohong. Ataupun bahasa Inggerisnya dipanggil hole. Okay. So kalau campur dengan grup 15, contohnya cikgu kata phosphorus. Okay. So ada 5 elektron valen, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So campur dengan 4 elektron valen tadi, silikon 1, silikon 2, silikon 3, silikon 4. So adalah lebih 1 elektron. Dekat sini bahasa Inggerisnya kita ada excess elektron. Lebihan elektron. Okay. So maknanya silikon saja, silikon dengan germanium ni, grup 14 tadi, kita panggil dia semiconductor. Tapi dia bukan konduktor yang bagus. Okay, dia bukan konduktor yang bagus. So bila dia bukan konduktor yang bagus, kita buat proses nak bagi dia jadi konduktor yang bagus, doping. Okay, macam mana nak doping? Tambah grup 13 atau grup 14. Okay, so secara ringkasnya adalah kalau tambah grup 13, contohnya boron, akan ada lohong. Okay, akan ada hole. Okay, sama juga kalau kita tambah dengan grup 15. Okay, contohnya phosphorus, arsenik, antimony. So, apa yang akan ada? Akan ada excess elektron. Okay, so lebih elektron. Okay, so term dia, lohong ni dipanggil sebagai pembawa charge majority. Okay, sini ataupun English dia majority charge carrier. Okay, boleh ambil tu dulu. Right. So, cukup baik cikgu bagi masa korang salin dulu. Okay, cikgu bagi masa korang salin dulu.
Okay, dan nanti tulis kat cikgu dah. Kita sambung sikit lagi. Ada a few benda penting last. Okay, nanti salin. Oh, okay. Nanti salin Alright. So, pulang. Nanti salin pun boleh. Okay. So, jap. Jap. 15 Melayu apa ya cikgu? 15. Group 15 lah. 15 tu Melayu lah. Kalau English 15. Okay, Iman dah. Alright. So, cikgu recap balik. Semiconductor ni ada dalam group 14 jadual berkala. Okay, apa properti semiconductor? Properti semiconductor dia mengkonduksikan elektrik separa. Okay, partially conduct electric. Okay, dia not as good as conductor but better than insulator. Okay, lagi bagus daripada insulator. So, bila dia bukan konduktor yang bagus, kita nak buat satu proses supaya dia jadi konduktor yang bagus. So, nama proses tu adalah doping. Okay, pendopan. Apa maksud pendopan? Penambahan benda asing. Okay, penambahan benda asing. So, benda asing apa yang kita tambah? Grup 13 atau grup 15. Tak ada grup lain Grup 13 atau grup 15. So, kita tambah benda asing tu untuk apa? To increase conductivity. Okay, untuk menambahkan kekonduksian. So, you add specific impurities to increase conductivity. Okay. So, bila kita tambah grup 13, apa yang berlaku? 4 campur 3 jadi 7, ada 7 elektron valent, dia dah tak jadi 8, dia ada hole. Okay, bila campur dengan grup 15, 4 campur 5, 9 elektron valent, so dia ada lebih elektron. Okay. So perkara ni, kenapa penting kat sini? Yang dah campur dengan grup 13 tadi, nama dia sekarang bukan lagi silikon. Nama dia dah panggil sebagai, dia dah tukar, nama dia jadi P-type jenis P. Okay, P-type apa? Jenis P, semiconductor. Semiconductor jenis P. Kalau yang campur dengan grup 15 tadi, kita panggil dia sekarang, kita tak panggil dia semiconductor dah. Kita tak panggil dia silikon dah, kita panggil dia N-type. Semiconductor jenis N. Okay, satu jenis P, satu jenis N. Okay, so jenis P dengan N ni kedua-duanya adalah better conductor compared to a semiconductor. Okay, so kedua-dua sekarang adalah semiconductor yang lagi bagus berbanding pure semiconductor. Okay, alright. So kat mana nak pakai P-type dengan N-type? Kenapa P dengan N? Memang nama dia gitu. Okay, P dengan N. Okay, kat mana dia pakai? Ni lah topik yang seterusnya korang belajar. Okay, P dengan N kena hafal. Ya, yang korang kena hafal, P tu datang dari mana? P tu hasilnya daripada campur dengan grup 13. Contoh grup 13 boron, apa yang ada hole, ada lohong. Kalau nampak N ni adalah semiconductor yang campur dengan 15. Contoh 15 adalah dari periodic table, fosforik, arsenik, antimoni. And apa yang akan ada, kita akan ada excess elektron, lebih elektron. Cikgu dia memang 13 dengan 15? Ya, 13 dengan 15 je. 17 tak boleh. Tak boleh. Okay, 15 dengan 13 saja. Okay. So, next pakai kat mana? Bila kita belajar diode, tu yang ada PN tu untuk diode. So, maknanya bila belajar diode, ni diode. Ni simbol diode. Okay, ni simbol diode. Sebelah ni gambar diode. Diode yang korang pernah nampak. LED. LED. LED tu apa? Light emitting diode. Okey, kalau dia akses, okey, apa yang jadi? Sekejap lagi cikgu cerita. Okey, soalan daripada Alia, apa jadi kalau dia akses elektron dengan hole tu? Okey, sekejap. Okey. So, sekarang ni, bila cikgu nampak P kat sini, P kat sini kena ingat dah. Oh, P ni sebab tadi silikon ataupun germanium dari grup 14 iaitu semiconductor dah kita dopekan, kita tambah dengan grup 13. Yang ni mana datang N? Oh, N ni tadi adalah silikon dan germanium yang adalah semiconductor dari grup 14 tu
kita dah tambah dengan grup 15. Okey, kita tambah dengan grup 15, sini tambah dengan grup 13. Siapa contoh grup 13? Boron. Siapa contoh grup 15? Fosforus. Okey. So bila 13 campur dengan 14 jadi apa? Ada 7 elektron valen, sini ada 9 elektron valen. Sekarang dekat P ni, okay, tengok cikgu lukis korang ada lohong, 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 lohong. Dekat N sekarang korang ada lebih elektron, 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 elektron. So bila duduk sebelah-sebelah, apa yang berlaku? Bolehlah elektron ni pergi ke lohong. Macam tu. Okey. So itu untuk diod. Okey, untuk diod. Kalau sebelah sini, kedua-dua ni, nama alat ni adalah transistor. Okey. So kita tengok dulu simbol diod. Okey, simbol diod punya anak panah. Simbol dia anak panah. Okey, korang tengok anak panah tu. Anak panah tu arrow dia sebenarnya adalah dari P ke N. Maknanya kalau cikgu terbalikkan diod ke sini, so susunan semikonduktornya adalah jadi NP. Sebab arrow tu, anak panah tu, okay, anak panah tu adalah PN. Okay, anak panah adalah PN. Jadi, bila kita ada transistor kat sini, okay, bila transistor kat sini, arrow ni ke bawah. Okay, apa yang cikgu tunjuk adalah arrow ni ke bawah. Sama macam diod tadi, kalau arrow ke bawah bermaksud P kat sini, N kat sini. Okay, sama juga arrow ni ke atas, ke bawah juga ke atas. So arrow ke atas, arrow ni maksudnya menunjukkan dari P ke N. Okay, so transistor yang pertama adalah NPN. Transistor yang kedua adalah PNP. Okay. So PNP tu cikgu letak sini. Ni adalah NPN. PNP. So sekarang korang tahulah mana datang N kat sini. N ni tadi adalah semikonduktor yang dah tambah dengan grup 15. Ini dah tambah dengan grup 13. Ini semikonduktor yang tambah dengan grup 15. Contoh fosforus, contoh boron, contoh fosforus. Ini ada 9 elektron valen. Ini ada 7 elektron valen. Ini ada 9 elektron valen. So dekat N ni ada lohong. Ini ada elektron. Sini ada lohong. Terbalik, sorry. Elektron atas, elektron, lohong, elektron. Okay, sama yang sebelah sini. So P ni adalah semikonduktor yang dah tambah dengan grup 13. Contohnya boron, adanya lohong. 7 elektron valen. So ada lohong. Okay, sini pula N tambah dengan grup 15. Contoh fosforus, ada elektron. Okay, elektron. Okay, sini lohong. Okay, so cikgu tunjuk ni dulu. Tada. Okay, Bapak Jokowi. Ya, Bapak. Bagaimana Indonesia, Bapak? Okay. Silikon. Silikon banyak Silikon, silikat, dia pasir, kaca. Okay. So, apa yang cikgu nak tunjuk petang ni adalah kaitan antara korang belajar semikonduktor dan diod dan transistor. Okay. So, kalau kat sini kita tengok balik, okay. Maknanya bila kita belajar semikonduktor, semikonduktor tu dia nak ajar nanti kita akan ada dua jenis semikonduktor. So apa dua jenis semikonduktor? Semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N. Macam mana terjadinya P adalah bila grup 14 silikon dan germanium
iaitu semikonduktor, kita buat satu proses nama dia doping dengan grup 13. Macam mana dapat N? Bila semikonduktor dari grup 14 tadi, silikon dengan germanium, kita dopkan dengan grup 15. Okay. So, dari situ bila dapat PN, cantumkan dua semikonduktor, P dan N, dapatlah satu alat elektronik yang dipanggil sebagai diode. Okay, kalau kita ambil PN, sambung sebelah lagi P, ataupun NP, sambung sebelah lagi N, ada 3 kaki. Sebab tu gambar tu korang nampak sini, cikgu letak 3 kaki. So, 3 kaki tu mewakili transistor. Okay, so last kali, function. Okay, ini soalan yang selalu tertukar-tukar. Ni kena ingat dan jangan tertukar. Function diode ada 2. So, function diode 2 adalah bahasa Inggeris dulu. Allow current flow in one direction. Nombor 2, dia adalah untuk rectification. Okay, so apa maksud rectification? Changing alternating current to direct current. Okay, so bahasa Melayunya adalah tugas diode ataupun fungsi diode ada 2. Nombor 1, membenarkan arus mengalir satu arah. Fungsi nombor 2, rektifikasi. Menukar arus ulang alik kepada arus terus. So, P and N bukan positif dengan negatif. Tapi ramai orang anggap macam itulah. Tapi bukan P positif dengan negatif. Dia memang pakai P and N. So, last one, function of transistor. So, apa fungsi transistor? Fungsi transistor adalah nombor 1 sebagai current amplifier, penguat arus. Nombor 2 dia sebagai automatic. Ini mungkin bukan tengok buku sebab yang ni Kak Cik cikgu suruh salin tapi Kak Cik tak adalah tu. So Kak Cik SS nanti dia salin. Sebab cikgu kata tak nak buang masa. Okay. Wah, Cikgu akan hantar gambar benda ni. Cikgu akan snap print screen. Cikgu akan hantar gambar ni dekat grup. Okay, supaya senang untuk korang salin semula. Alright. So itu 2 fungsi dia. Okay, 2 fungsi dia. So macam diode ni, macam mana nak tahu allow current flow in one direction? Macam mana nak tahu arus boleh mengalir ke tak? Kalau cikgu ada litar elektrik. Oops. Okay. So kalau cikgu ada litar elektrik, contohnya cikgu letak bateri. Okay, lepas tu cikgu letak diode. Arrow dia macam ni. Lepas tu cikgu letak bulb. Ya, Maisha raise hand. Kenapa? Ada soalan? Okay. So kat sini positif bateri, negatif bateri. So arus kita belajar lambat elektrik, arus mengalir kat sini, mengalir kat sini, mengalir kat sini. Dia ikut anak panah. So bila dia ikut anak panah, current flow, follow the arrow, dia mau ikut anak panah. So current tu boleh lalu. So yang ni pun menyala. Okay. Tapi kalau contohnya dia buat litar, dia letak diode. Okay. So letak diode, diode tu arrow dia macam ni. Ada bulb. So dalam kes ni, current lalu, tak boleh lalu. Okay, tak boleh lalu sebab ada langgar dinding. Okay. So fungsi transistor bahasa Melayu. Okay, fungsi transistor bahasa Melayu, sorry. Nombor 1, penguat arus. Nombor 2, switch automatic. Okay, so inilah fungsi diode contohnya. Okay, membenarkan arus mengalir satu arah. Tapi cikgu rasa tu bukan fokus hari ni.
So fokus hari ni adalah nak bagi korang faham dulu semiconductor. So nanti bila kita cerita diode, bila kita cerita transistor, korang lagi clear. Apa itu diode and also transistor. Kenapa ada P, kenapa ada N. Ni kalau tak duk fikir apa P, apa N, apa P, apa N. So kena faham dulu cerita awal. Okay, so cikgu ulang balik semula cerita awal dia. So cerita awal dia, dia adalah bahan yang separa mengkonduksikan elektrik. Maknanya dia bukan konduktor yang bagus. So semiconductor tu dalam grup 14, kita nak jadikan dia konduktor yang bagus, kita buat satu proses, nama proses dia adalah doping, pendopan. So pendopan tu apa, korang kena hafal. And kita boleh tambah benda asing apa sahaja, hanya boleh tambah dua ni sahaja. Okay, sama ada grup 13 ataupun grup 15. So tambah grup 13, contohnya boron akan ada lohong, so jadi jenis P. Tambah dengan grup 15, contohnya fosforus, ada elektron, jadi jenis N. Campur dua-dua, jadilah diode. Letak 3, jadi transistor. Okay. Cikgu nanti saya nak screenshot. Okay, no worries. Cikgu akan screenshotkan yang first part atas ni, 1. Cikgu screenshotkan bahagian ni 2. And cikgu screenshotkan bawah ni 3. 3 gambar ni cikgu akan hantar dekat group. Okay, no worries. Kita hantar kat group. Okay, so itu sahaja untuk petang ini. Ni bab ni kena hafal. Okay, bab ni banyak kena hafal. Ya Alia, cikgu-cikgu ya, ya. Ya saya. Okay, apa dia? Ada soalan lagi? Okay, ada sebarang soalan? Alhamdulillah tak lost. Ya, transistor tu nanti cikgu akan ajar. Ya, itu untuk transistor. Untuk transistor ada soalan? Sekejap. Alia tanya apa? Oh, nak cakap thanks. Alright, welcome. Okay, so kena ingat yang first dulu. Okay, yang semalam cikgu baru convert. Cikgu tak upload kat YouTube. InsyaAllah petang ni cikgu upload kat YouTube. Okay, so yang ni pun insyaAllah cikgu upload kat YouTube. Okay, so itu sahaja untuk petang ini. I hope to see you again. Baru belajar, Alhamdulillah faham. Okay, Alhamdulillah. Okay, nanti boleh ulang kaji. Bab ni banyak hafal, so korang kena hafal banyak. Okay, so itu saja. Right, so kita jumpa lagi next class. Next class. Esok cikgu ada kelas petang. Maybe nanti kita accept macam mana. Okay. So bye-bye semua. Jumpa lagi. Bye. Handsome cikgu.